Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan belajar mengenai subtopik 6.6 iaitu larutan piawai. Untuk standard pembelajaran kita akan merangkumi dua iaitu 6.61 adalah menyatakan maksud larutan piawai dan 6.62 menghuraikan penyediaan larutan piawai dengan menjalankan aktiviti larutan piawai terbahagi kepada dua, iaitu daripada bahan pepejal dan melalui pencairan larutan aqueous. Okey. Definisi larutan piawai. Apa definisi larutan piawai? Larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Awak kena ingat tahu definisi larutan piawai ni mungkin akan ditanya dalam peperiksaan. Okey, penyediaan larutan piawai mempunyai dua. Yang pertama, melalui bahan pepejal dan yang kedua, melalui pencairan larutan piawai. Okey, yang pertama, kita tengok dulu. Melalui penyediaan larutan piawai melalui bahan pepejal. Okey, dalam buku teks, aktiviti 6.7 menyediakan 250 cm padu larutan piawai natrium karbonat Na2CO3 1.0 mol desimeter padu. Yang pertama, apa yang perlu kita buat untuk cari larutan piawai daripada bahan pepejal? Yang pertama, awak kena cari GSAM dulu. Apa formula GSAM? GSAM sama dengan bilangan mol darab dengan GSAM molar. Okey, untuk bilangan mol, kita guna dulu formula bilangan mol sama dengan kemolaran darab isi padu bahagi dengan 1000. Awak ingat tak kita belajar benda ni masa subtopik 6.5? Okey, lepas tu kita pun masukkan dalam formula. Tengok, 1.0 kemolaran dia dah bagikan kepada kita. Mol desimeter padu, ingat tak? Okey, yang ni 250 cm padu. Okey, kita masukkan. Bahagi dengan 1000. Jadi, sama dengan bilangan mol dia sama dengan 0.25 mol. Okey, lepas pada kita dapat bilangan mol tu, kita masuk dalam formula. So, sekarang kita kena selesaikan GSAM molar. GSAM molar siapa? GSAM molar natrium karbonat. Okey, natrium karbonat. Na GSAM molar dia 23. Kena darab dengan 2. Bilangan mol dia 2. So, C12. O. GSAM molar dia 106. Darab dengan 3. So, formula untuk GSAM molar, gram per mol. Kena ingat tau. Ni, gram per mol. Okey, lepas tu, kita pun masukkan darablah 0.25 mol darab dengan 106 gram per mol. So, kita pun potonglah mol-mol. Tinggallah GSAM dia 26.5 gram. Lepas tu, awak kena timbang dia. Sebanyak 26.5 gram apa? Natrium karbonat. Lepas timbang, yang pertama, awak kena tambahkan air sulim. Berapa kita tambahkan air sulim ni? Dalam bika ni. Kita tambahkan 100 cm padu air suling dalam bika ni. Lepas kita tambah air suling, kita pun kacaulah rot kaca tu sampailah pepejal natrium karbonat ni larut. Lepas tu, kita pun pindahkan ni. Yang awak kacau tadi ni, kita pun pindahkan ke dalam kelalan volumetrik. Pindahkan larutanku ke dalam kelalan volumetrik menggunakan corong turas. Okey, lepas pindah tu,
awak kena bilaskan corong turas tu dengan air suling. Kenapa kita nak bilaskan corong turas tu? Sebab takut ada sisa-sisa natrium karbonat ni dekat corong turas ni. Kena bilas betul-betul sampailah tanda sengat ni. Lepas tu kalau misalnya tak sampai dah habis ini, awak pun gunalah penitis ni, tambah air suling sampailah ke tanda sengat ni. Kena sampai ke tanda sengat ni. Tanda sengat ni orang panggil aras meniscus larutan. Lepas tu, tutuplah dengan penutup dia. Lepas tutup, lepas kena tutup tu, awak pun goncang. Dah siap. Dah siap lah. Ini dia larutan natrium karbonat. Okey, yang kedua, kita nak buat larutan piawai melalui pencairan larutan aqueous. Okey, penambahan air kepada suatu larutan piawai yang pekat atau disebut larutan stok untuk menghasilkan larutan yang lebih cair. Awak ada satu contoh garam yang pekat sangat-sangat. Lepas tu, nak cairkan dia. Kita pun tambah air dalam tu. Tambahlah air dalam tu. Yang pertama, dia mengubah kepekatan larutan tu. Daripada garam yang pekat, larutan garam yang pekat, kepada larutan garam yang cair. So, kepekatannya berubah. Sebab dia dah cair kan larutan tu. Yang kedua, tidak boleh mengubah. Dia tidak mengubah bilangan zat terlarut yang terdapat di dalam larutan. Okey, kita tengok. Mengapa dia tak berubah bilangan mol zat terlarut? Okey. Tengok ni, zat terlarut. Contohlah ini zat terlarut garam. Garam ni kan, zat terlarut kan. Kita pun tambahlah air suling. Tambah air suling sebab nak cairkan dia kan. Tengok, zat terlarut tak berubah. Bilangan dia tak berubah selepas pencairan. Tapi, larutan dia berubah. Pekat kepada cair. Bilangan zat terlarut tetap sama. Bilangan dia tak berubah. Okey. Bilangan mol zat terlarut sebelum pencairan sama dengan bilangan mol zat terlarut selepas pencairan. So, bilangan zat terlarut ni, dia sama dengan bilangan mol zat terlarut selepas pencairan. Okey, untuk bilangan mol, simbol dia N kan? So, N1 sama dengan N2. N ni, apa rumus dia? Rumus dia M1V1 sama dengan M2V2. M1 ni apa? M1 ni kemolaran zat. Kemolaran larutan awal. V1 isi padu larutan awal dalam sentimeter padu. V2 kemolaran larutan akhir. V2 isi padu larutan akhir dalam sentimeter padu. Okey. Kita tengok aktiviti 6.8 dalam buku teks. Aktiviti ni adalah menyediakan 100 cm padu larutan piawai natrium karbonat yang mempunyai kemolaran sebanyak 0.2 mol desimeter padu. Bahan-bahan dia air suling, larutan karbonat, yang kemolarannya sebanyak 1.0 mol desimeter padu daripada aktiviti yang tadi 6.7 tu. Jadi sekarang dia nak apa? Kita nak cari apa? Nak cari isi padu larutan piawai natrium karbonat 1.0 mol desimeter padu kemolarannya yang diperlukan untuk menyediakan 100 cm padu larutan natrium karbonat 0.2 mol desimeter padu. Okey, sekarang kita nak cari apa? Kita list dulu, kita tulis dulu apa yang dia sediakan. Okey, sekarang dia nak tanya isi padu. Isi padu ni, kalau isi padu V kan? V ni sini M dia bagi dekat kita kan? M. Sini V. Sini M. Okey. Ni adalah V1. Ni M1.
Ni V2 M2. Okey, V1 kita nak cari V1. So senaraikan M1 1 perpuluhan mol desimeter padu. V1 tak tahu, kita nak cari. V2 0.2 mol desimeter padu. M2 V2 100 cm padu. Okey, kita pun gunalah formula M1 V1 sama dengan M2 V2. Kita pun masukkan. Masukkan, kita gantilah M1 1.0. V1 tak tahu nak cari. M2 0.2, V2 100. Lepas tu kita pun cari-cari. Awak buatlah formula ni kan, datang ke sini. Okey, so dapatlah V1. V1 dia sama dengan 20 cm padu. So kita perlukan 20 cm padu larutan piawai natrium karbonat untuk menyediakan 100 cm padu larutan natrium karbonat. Kemolarannya 0.2 mol desimeter padu. Okey. Kesimpulan dekat sini, untuk menyediakan larutan piawai, larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Okey, larutan piawai ni maksud dia larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Kita tahu kepekatannya tu berapa untuk kita cari. Okey, kepekatannya, lepas tu larutan piawai ni terbahagi kepada dua, iaitu bahan pepejal dengan pencairan larutan aqueous. Okey, untuk bahan pepejal ni dia larutan pekat. Dia guna formula N bilangan mol sama dengan kemolaran darab volume bahagi dengan 1000. Lepas tu awak kena ingat juga formula GSEM. GSEM sama dengan bilangan mol darab GSEM mol. Okey, untuk pencairan larutan aqueous, dia larutan pekat kepada larutan cair. Kepekatannya dia berubah, tetapi bilangan mol larutan tidak berubah. So, jadi kita guna formula N1 sama dengan M2. So, M1 V1 per 1000 sama dengan M2 V2 per 1000. So, kita simplify dia. Kita permudahkan dia. So, jadi M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey. Itu sahaja kelas kita pada hari ini.